apa khabar semua? So, I'm Alexis Wandisa. So, you now in my channel, Alexis Emerald Portu Java. Hari ini kita nak buat satu kuih yang begitu popular bagi masyarakat di Johor. Yang very simple nak buat. Dan kuih ini dibakar dengan begitu saja, dengan bahan dia yang amat murah, yang amat cheapest, yang amat mudah untuk disediakan dan sedap. Ini tanpa membuang masa, tanpa perlu banyak bercakap, sebab saya rasa mungkin ramai yang dah tahu. Sebab kuih ini juga boleh dibuat dengan menggunakan toaster, iaitu toaster sandwich. Tapi dengan menggunakan toaster biasanya dia ambil masa yang agak panjang, sebab toaster tu dia lambat nak membakar dia kan. Jadi hari ini saya buat dengan menggunakan pan apam balik. Jadi dia mudah dan cepat. Ini tanpa membuang masa, saya perkenalkan kepada anda satu kuih yang diberi nama sebagai kuih dangai. Kuih dangai ni kuih zaman-zaman dulu, memang ramai orang suka, ramai orang minati. Okey, itu kuih yang murah tetapi sedap dan lazat. So you mesti kena cuba. So tanpa membuang masa, marilah kita tengok bagaimana saya menyediakan kuih dangai my version Portu Java. So check it out this video. Okay, also look at this. This one is the main ingredient today to make a cake or cookies traditional from Johorian people. Masyarakat Johor memang popular kuih ni. Today we want to make a kuih dangai ataupun dinamakan sebagai dangai cookies or dangai cake. So let we check the ingredient, bahan-bahannya. So resipi ni saya menggunakan resipi my mom. Jadi orang zaman dulu dia tak ada pakai sukat-sukat dia main agak-agak je. Okay, tapi memang expert. The coconut grater white dia punya color dia mesti kena white macam ni ya. Kelapa parut yang putih dia punya ari-ari hitam dia tu kita tak mau So one pieces satu biji. Okay, dan kita perlukan sedikit glutinous rice flour or tepung pulut kita menggunakan tepung pulut. So sukatan dia ialah half of this half of 400 gram. Jadi kita perlukan 200 gram. Okay, a little bit of salt, sikit garam. This one is sugar, kita perlukan sedikit gula. So hari ni saya hanya menggunakan acuan ini acuan apam balik kecil ni. Saya gunakan yang ini. Kalau you tak ada acuan, you boleh gunakan sandwich toaster tu sandwich toaster tu pun boleh, berbentuk kun yang berbentuk segitiga tu itu pun boleh juga. Menggunakan itu dia lambat sikit masak. Okay, so now let we cook. Mari kita masak. Okay, so now we add in our glutinous rice flour, tepung pulut dalam setengah bag of this, around 200 gram dan kita masukkan semua coconut grated, kelapa parut and a little bit of salt, sikit garam So now we mixing together. Kita gaulkan dia merata sampai dia agak berketul-ketul sampai dia kering pun kita kata sampai dia berderai di tangan kita berderai. Okay, also look at this. This one is a berderai. Dia dah berderai macam ni, nampak? Okay, dia dah sebati. Kita gaulkan sebati dengan kelapa. Jangan letak air don't add water. Okay, nanti dia akan lembik so kita it should be look like this Okay, so now kita akan masakkan dia. Okay, also this our pan, kita oleskan dengan minyak sikit oleskan macam ni. Supaya dia tidak melekat sangat nanti ada minyak sikit, bukan banyak atau sikit saja. Ambil tepung yang telah kita adun tadi tu, kita taburkan atas ni Okay, like this. Kita ratakan Okay, jangan ditekan-tekan don't push it. Okay, just ratakan macam ni. Kalau you tekan nanti dia keras dia kejung nanti just like this. And then we give a little bit of sugar kita punya gula kita taburkan ala-ala manja supaya dia ada rasa manis-manis sikit So sekarang kita coverkan bahagian atas dia, kita coverkan kita tutupkan balik penuhkan So look at this now, it is full already. So kita akan panggangkan stove dengan api yang kecil supaya dia masak. Dan bahagian penutup ni sebelum kita nak gunakan, kita panggangkan dulu bagi dia panas, and then kita akan tutupkan dekat atas dia Okay, so now kita dah ready, and then kita akan panggangkan dia. We toast it in this pan. Okay, kita akan panggangkan dia. So now switch on the stove. Kita hidupkan api and given a low heat fire dengan api yang kecil ujung tu
Tutup the cover tu pun kita panaskan juga, sebab bila kita tutupkan atas ni dia akan jadi macam oven yang panas dekat atas dia punya bara yang atas okey. Cover tu kita tutupkan dekat atas ni okey, let it cook biarkan dia masak sepenuhnya 2-3 minit dalam 2-3 minit macam itulah sampai dia dry dan dimasak okey, jangan sampai dia hangus pula don't sampai dia rentung jangan sampai dia rentung. Don't let it burn jangan sampai dia rentung jangan sampai dia. So now after 3 minit, selepas 3 minit. So now let me check, mari kita tengok. Okay, look at this, dia dah longkar tepi dia dah longgar macam ni. Tepi dia dah longgar macam ni, maksudnya dia dah masak So now we take it out, kita angkatkan dia, okay. Bila dia dah longkar, orang Jawa kata longkar lah bila dia dah longgar macam ni. So the easy tu kita akan angkatkan dia, mudah untuk diangkatkan dia, just like this, nampak tu. It easy to take it like this. Okay, so jadi satu kuih kita, okay. Bersihkan untuk kita buat yang seterusnya okay. Seterusnya kita sapukan sedikit, oleskan dengan minyak sikit okey, supaya dia tidak melekat okey. Masih panas-panas, hati-hati sebab dia masih panas lagi, it's still hot. Kita ulang ni step yang pertama tadi, kita masukkan balik tepung ni okey. Jangan ditekan, just masukkan je. And then taburkan juga sedikit gula, taburkan gula sikit. And then we cover up dia punya atas atas kita tutupkan sampai penuh so it's do like this, kita kena ulangi lagi step yang seterusnya, kita bake, kita teruskan dia around 2-3 minit dalam 2-3 minit sampai tepi dia longkar, sampai tepi dia ni terbuka sama juga ulangi step yang sama. So yang dah siap tu kita boleh prepare dan kita boleh serve, kita akan hidangkan. So ini yang telah kita terlongkopkan dia, kita terbalikkan dia, warna dia macam ni, bawah dia memang agak berkerak sikit, jangan hangus pula ni, dia jangan terlampau hangus sangat okey. So nampak ni dia dah longgar, so kita terlongkopkan dia je bila dah sejuk. Nampak, flip over like this and then it's become like this. Cool biarkan dia sejuk baru kita boleh potong-potongkan dia okey. Tada! So ini dia kuih dangai kita okey. So this one is the dangai cookies or dessert. So now I zoom it for you okey. Look at this, nampak dia tebal dan gebu-gebas. Nampak ni. Yes, saya potekkan dia, saya putuskan dapat. Nampak tu dia begitu soft and tender kan. So now I zoom it for you okay. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 So hi y'all, how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Manisa. So look at this. Ini yang dalam pan lagi ini namanya kuih dangai kuih dangai ataupun kadang orang menggunakan toaster daripada sandwich. So hari ni kita buat satu kuih yang very simple, boleh dibuat untuk breakfast dengan menggunakan tepung pulut dan kelapa, dah menjadi satu breakfast yang sedap, satu kuih yang sedap yang boleh dibuat juga untuk minum petang. So tanpa membuang masa, marilah kita makan, marilah kita cekik kuih kita okey. So look at this, jemput makan semua. Wow. Amazing. Really delicious. Adunan kelapa dan juga tepung pulut tu cukup. Dan di bahagian belakang ni dia masih keras. Kalau dia dah lama mungkin dia akan lemau lah, dia akan lembut. Tapi ini masih keras lagi, dia rasa sedap Dan di bahagian tengahnya tu kita letakkan gula. Dia manis, masih cukup, cukup. Delicious. Dia baru sedap dia bunyi macam tu immediately Guys, orang dulu kalau dia buat kuih
Satu kuih yang simple tapi sedap. Sampai sekarang diingati dan diminati ya. Zaman-zaman dulu ada kelapa, ada tepung jadi jemput-jemput, jadi tempe. Ada tepung pulut, ada kelapa dah jadi kuih dangai. Sedap. Orang-orang zaman dulu dia memang kreatif ya. Dan boleh menciptakan satu menu yang orang miskin pun boleh buat betul tak? Satu lagi. Enak. Gostos. Itu mesti kena ada lah. Every video mesti kena ada. Sebab memang sedap kan. Kalau tak sedap, saya tak tunjuk. Saya pernah nak masak apa kan. Kalau menu tak sedap kan. Jadi menu ni sedap. Dan you kena cuba kat rumah. Ikut resepi yang betul, mesti jadi kat rumah. Okay. So kepada anda semua, hopefully anda suka resepi saya pada hari ini. So siapa nak ni, kalau saya buat kuih memang saya akan bagi ke orang lah. Sebab saya tak boleh makan manis-manis kan. Kepada anda semua, terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana like. Terima kasih kerana subscribe. Terima kasih kerana menyokong saya. Okay, sampai berjumpa di lain masa, di lain video, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi. Untuk anda semua. Bye.